ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئاتنا أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, kita berkesempatan lagi jumpa pada hari ini selepas 2 minggu. Harap-harap okey semua. Puan Acu pun bertambah okey kot, dah recovery daripada banjir kan. InsyaAllah. Alhamdulillah boleh join dan siap ada nota ringkas. Seperti yang kita janjikan 2 minggu lepas, malam ni kita akan start dengan surah Al-Kawthar, surah yang paling pendek sekali dalam Al-Quran. Betul lah Nora insyaAllah. Dan kita mulakan dengan saudara Puan Lailah Acu untuk bagi sikit asas-asas tajwid yang kita boleh belajar pada malam ni. Dan lepas tu nanti insyaAllah tadabbur akan diteruskan oleh saudara Norai lah. Dengan segala hormatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilakan. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Segala puji bagi Allah. Selawat dan salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya dan para sahabat seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah dapat lagi kita bersama-sama untuk duduk dan memerhatikan perkara berkenaan dengan pembacaan Al-Quran juga tadabbur. Okay, rasanya macam dah lama tak bagi ni, so macam dah mungkin kita pun ada yang dah lupa, and then rasanya kita start all over again lah, sebab saya punya nota pun tak tahu mana dah. Buku memang tak kemas lagi sebab rak buku pun semua dah hancur, so kena tunggu siap dulu lantai aku ni baru boleh pasang balik rak buku, baru boleh susun balik buku. And so tu yang tak ada buat nota macam biasa tu. Alhamdulillah ada cari-cari kat internet terjumpalah nota ni. Rasanya sangat okey lah. Dan syukur semoga Allah beri rahmat dan ganjaran berlimpah ruah kepada orang yang menyusun buku ni. Nota ringkasan asas tajwid Al-Quran Resam Usmani, riwayat Hafs, Imam Asim. So ini memang yang kita gunakan lah sebagai pembacaan Al-Quran, sebab tanda-tanda yang ada tu dah disusun sebegitu rupa untuk kita orang yang tidak bukan bahasa ibunda kita, bahasa Arab ni, untuk membaca Al-Quran. Ini tadi dah pass pada Iput, minta Iput paskanlah pada grup pada grup girls dah bagi dah. So siapa yang nak tengok tu dia boleh refer lah nanti. Okay, kita start lah. Start satu-satu lah rasanya properly. Yang ni recorded tak? Warren? Tak record Ada record. Ada? Ada. Oh ada. Oh okay, tak nampak ada. Okay, kita go one by one lah. Senang. Kita refer nota ni. Okay, kita pergi kepada first, pengenalan. Okay, so basically hari ni rasanya saya just baca je lah dulu apa dari segi pengertian, dari segi tujuan, dari segi hukum. Dan kita pun tak banyak masa, kita terus lompat kepada tadabbur lah. Okay, kita baca satu-satu lah. Pengertian tajwid. Tajwid dari sudut bahasa bermaksud memperelokkan atau memperindahkan. So dari sudut istilah pula, tajwid bererti mulakan huruf dari tempatnya dengan memberikan hak sifat-sifat yang dimilikinya. Ringkasnya, ilmu tajwid adalah ilmu tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan betul. Dan saya suka menambah betul sebagaimana ia diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. So dalam pengertian-pengertian dari segi bila kita belajar agama ni, selalunya dia akan bagi pengertian sesuatu dari sudut bahasa apa. Kemudian dari sudut
istilah syarak pula apa? Biasanya kalau kita belajar agama, dia akan bagi 2 istilah. Okey, yang itu kita akan, kalau siapa yang belajar dia akan tengoklah, sebab selalunya bahasa, dari sudut bahasa tu lain maksud perkataan tu, tapi dari sudut istilah syarak, dia akan memberi maksud yang kadang-kadang berlainan dengan dari sudut bahasa tu. Okey, tujuan mempelajari ilmu tajwid ni, kenapa kita nak belajar kan? Okey, objektif kita supaya dapat membaca Al-Quran secara fasih, betul, benar, lancar, serta dapat memelihara lidah dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Okey, nanti kita tengok kenapa kita tak boleh nak salah kalau baca Al-Quran. Ada dia punya konsekuensi dia lah kenapa tak boleh salah lah. Okey, dan hukum mempelajari ilmu tajwid. Hukum dia fardu kifayah. Fardu kifayah rasanya semua maklum lah. Fardu kifayah kalau dalam satu kelompok tu dan satu qariah tu, kalau ada orang yang belajar, yang lain tu terlepaslah daripada kewajipan untuk membuat sesuatu tu. So macam ilmu tajwid ni dikategorikan sebagai fardu kifayah. Tetapi at the same time, hukum mengamalkan tajwid ketika membaca Al-Quran adalah fardu ain atau wajib ke atas setiap lelaki dan perempuan yang mukallaf. Mukallaf bermaksud yang diberatkan hukum ke atasnya lah. Jadi kalau tengok kat sini, hukum mengamalkan tajwid tu fardu ain, tapi mempelajari fardu kifayah. Basically kalau kena amalkan tajwid ketika baca Al-Quran, mestilah kita kena belajar kan. Kalau tak macam nak amalkan. So sebenarnya kena belajarlah juga macam mana ilmu tajwid ni. Okey, kita pergi pada kesalahan-kesalahan dalam bacaan Al-Quran. Kesalahan ni ada 2 jenis, iaitu kesalahan yang nyata yang dipanggil al-lahnul jali. Ia berlaku apabila terdapat kesalahan pada sebutan huruf atau perubahan pada tanda baris, sama ada membawa kepada perubahan makna atau tidak. Kesalahan ini dihukumkan haram dan berdosa. Jika kesalahan ini berlaku dalam bacaan solat, maka tidak sah atau tidak sempurnalah solat tersebut. Okay, dalam bahasa Arab ni, dia bukan macam bahasa kita kan. Dia kalau perubahan tanda saja pun sudah memberikan perubahan dari segi makna. Macam kita mungkin dalam ayat-ayat kita akan ada penambahan imbuhan. Tetapi dalam bahasa Arab ni, dia punya siapa pembuat, siapa yang kena, orang yang membuat, orang yang kena buat semua tu, dia ada berubah dari segi tanda baris atas ke baris bawah ke baris depan. Itulah yang akan boleh menyebabkan kesalahan dari segi maksud tu. Okey, yang keduanya kesalahan yang tersembunyi, al-lahnul khafi. Kesalahan ini tidak membawa kepada perubahan makna seperti meninggalkan dengung, tidak dapat menentukan kadar harakat mad dengan sempurna atau tidak. Kesalahan ini tidak sampai mencacatkan solat. Namun begitu, para pembaca Al-Quran patut meninggalkannya. Okey, kesalahan ini memanglah tidak akan membawa perubahan makna. Tapi tidak tak best lah bacaan kita. Jadi kalau katalah orang yang jadi imam tu, especially jadi imam lah, mesti dia nak jaga kan bacaan, mesti sebaik-baiknya menepatilah apa yang tulisan dalam Al-Quran tu, sebab kita tak tahu siapa yang berada makmum di belakang kita kan. Jadi itu kira macam nak jagalah, kita mestilah menjaga pembacaan Al-Quran tersebut. Okey, kita habiskan satu page ni, lepas tu saya akan bacakan, buka surah Al-Kawthar dan kita baca. Okay, tingkatan bacaan Al-Quran ada 4 tingkatan. Tingkatan ni maksudnya secara perlahan ke, laju ke, ataupun cepat dan tak cepat tu lah, dia diukur daripada segi tu. Yang pertama at-tahqiq. At-tahqiq
taqiq merupakan tingkatan yang paling lambat dan perlahan-lahan. Tempoh ini biasanya digunakan bagi mereka yang sedang belajar membaca Al-Quran agar dapat melafazkan huruf berserta sifat-sifat dengan tepat. Ya, bila baca bagi orang yang baru belajar macam budak-budak sekolah ke, dia baca macam tempoh dia lambat-lambat. Sebab bila ataupun bagi orang yang baru nak kenal huruf ini tingkatan bacaan dia lah. Okay, kemudian kedua, at-tartil. At-tartil artinya membaca Al-Quran dengan perlahan dan tenang. Setiap huruf dilafazkan satu persatu dengan jelas dan tepat menurut makhraj dan sifatnya, serta terpelihara ukuran panjang pendeknya dan berusaha untuk memahami maknanya. Membaca dengan tartil lebih baik dan diutamakan. So, okay. Dia kata yang bacaan tartil ni satu-satu, jaga panjang, pendek, makhraj semua, ini adalah yang lebih baik lah. Okay. At-tadwir, tingkatan ini berada pada pertengahan antara tartil dan hadar. So ini tartil, ini hadar kan. So dia pertengahan. Bacaan at-tadwir ini dikenali dengan bacaan yang sedang, tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu perlahan. Okay, biasanya dibaca dalam solat oleh para imam. Okay. Al-hadar. Al-hadar adalah tingkatan bacaan Al-Quran yang paling cepat, namun hukum tajwid masih lagi terjaga. Al-hadar biasanya digunakan pakai oleh mereka yang sudah menghafal Al-Quran agar dapat mengulang hafalan dalam masa yang singkat. Ini macam budak-budak hafazan lah kan, yang nak ulang-ulang. So dia kena baca cepat lah, sebab kalau tak dia tak boleh nak ulang dalam masa yang singkat untuk berapa page yang dia dah hafal tu. Okay, kita sampai page 4 Okay, kenapa tak keluar pula ni? Okay lah, kita sampai situ je lah. Okay, kan kita tengok ni lah, kita tengok surah Al-Kawthar. Sebenarnya hari ni saya ambil daripada internet ni, macam tak, sebenarnya macam tak sempat nak prepare. Okay, sekejap. Yang ni nampak ke? Sekejap Ni tak nampak apa Sekejap. Akan buka new window Sekejap. Okay, dia adalah surah 108. Okay. So, saya akan bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Okay, inna ni nun bersabdu, dia wajib bergunnah. So kena ada dengung kat situ. Inna, in tu dengung, in tu 2 harakat. Lepas tu na tu 4 harakat.
Inna, bolehlah kira dengan jari. Kau 4 harakat. A'tayna, na 2 harakat, mat asli. Kal, ini terus je, kal, kau, thar. Ra ni kena ada getaran. Kal, kau, thar. Okay, lepas tu fasalli, ni tak ada apalah, fasalli ni dalam bertajdid ni masukkanlah fasalli li rabbi wanhar. Okey, rasanya kita pernah belajar yang pasal izhar halki kan. Nun mati bertemu dengan huruf-huruf halki, ha, kha, ain, ghin, hamzah, ha. Okay, so ini bila nun mati, dia punya tips je, nun mati ada tanda mati dekat atas ni. Jadi jelaskanlah sebutan nun tu. Wanhar. Okay. Ini sekali lagi, inna, nun bertajdid ni mesti gunnah, dengung, wajib gunnah lah. Inna, 2 harakat. Inna. Masa in tu, inna. Sya 2 harakat. Ni aka, ni semua satu-satu. Wal terus masuk alif lam. Ab teraba, huruf qalqalah. Wal ab, ada macam ada lantunan. Wal ab tu. Wal ab tar. Okey, saya baca lagi sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Okay, so ada siapa nak baca? Ni buka je buka kat sini. Okay, Radin, macam mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna ni lama sikit. Inna yang bawah ni. Inna syani'aka. Dia sama macam yang atas Tapi atas tu na tu 4 pula harakatnya. Tapi yang first tu, yang in tu kena dengung 2 harakat dengung. Auzubillahi minasyaitonir. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Okay. Asantum. Asanta, silap. Alhamdulillah. Next. Siapa nak baca? Bip. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Okay. Asanti. Rohaimi boleh try baca kot Rohaimi. Kalau mic okey.
Roy dengar ke tu? Roy? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh dah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Okay, right. Okay baca. Cuma yang atas ni lah. Kalau kita memanglah tadi kita kata jika tidak betul panjang pendek tu tidak merubah maksud. Tapi kalau kita dah tengok macam ni, sebaiknya kita baca mengikut panjang ni lah. Macam ni. Inna, kalau nak tahu, kalau biasanya kalau saya pun still kira jari lagi. Kalau macam ada yang memerlukan 4 harakat, kira memang buat jari lah. Kalau baca Quran selalu pun nampak je tanda ombak ni kan. Tanda ombak ke pedang ke whatever lah korang boleh namakan dia. So kita buat jari. Inna macam tu. So jadi kita konsisten bila baca tu. Kalau 2 harakat tu tak adalah masa mula-mula belajar dengan inakab itu memang 2 harakat dalam buku Iqra tu memang kita buat jari apa-apa ba ta kan. Tapi kalau baca Quran ni jenuh lah pula nak buat 2 harakat tu terlalu banyak. So yang buat yang mana yang 4 ni kita guna jari. Boleh sekali lagi tak, Roy? Sekali ya? Okey, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Okay. Santai. Okay, Acul baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Okay. Alhamdulillah. Ahsanta. Ada soalan kat chat. Soalan? Aina pun masuk. Soalan apa? Soalan apa tu, Din? Kalau Dolan surat boleh gerakkan jari. Tu nanti kau jawab. Kita tanya Ustaz lah, Ustaz Norai. Kita cerita pasal ni dulu. In fact, aku gerakkan jari baca waladhdallin tu kan. Nak dapatkan 6 tu, memang aku gerakkan. Sebab 6 tu tak boleh nak agak. Pasal nak agak tu lah. Waladhdallin 4 kan. 6 dengan 4 tu memang actually aku tahu biasa dah gerakkan. Aku pernah tengok satu ustaz ni, rasa 10 ke 15 tahun lepas. Bila dia datang dekat solat di sembahyang sunat, aku nampak dia solat sunat, dia gerakkan jari dia sampai 6. Lepas tu aku tanyalah dia. Dia kata itu macam lain cakap lah, tapi masa tu aku dah terikut lah macam dia nak tentukan yang 6 harakat tu yang waladhdallin kan. Aku gerakkan jari tapi aku tak sure benda tu boleh ke tak. Dia jangan sampai tak apalah, itu biar Nora jawab lah. Sebab biasa kalau kita macam ni kan, dia tak adalah macam gini kan. Kita macam tu, kita macam ni je, kita ni macam tu kan. Jari je. Tapi tekan, biar tekan lah. Tapi boleh agak kan. 4 dengan 6 beza dia. Cuma dalam Al-Kautsar ni dia punya mahraj tu kena tepat lah. Elok-eloknya.
Contohnya yang toy kan. Toy, jangan dia tebal, kalau kita tebal kena tebalkanlah. Inna toy, jangan nipiskan. Okay, Sama dengan Ainat sama baca dengan tu. shim pun tebal, jangan nipiskan. Inna muncungkan sikit mulut. Kalau kita sebut sa, dia jadi huruf sim. Ada siapa nak baca lagi ke? Surah apa ah? Sorry. Surah paling pendek Ainan. Surah paling pendek. Tengok tak yang ni aku tunjuk ni. Mana? Kau boleh refer kat sini. Nampak tak? Kat skrin. Kat skrin. Nantilah aku baca. Aku tengok phone. Okey. Phone tak kena lah. Kat mancung Okay. ni, aduh. Kalau tak Seorang ada lagi lah cuba. Waran. Try Waran. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Okey, cuma na tu Sarah. aku kira 3 je lah. Aku kira 3. Kau nak? Atas tu tak cukup. Tak cukup 4. Sebab bila kita tak gunakan jari memang dia memang tak cukup. Lepas tu yang kausar sa tu apa ni, lidah hujungkan sikit kat gigi. Sar. Dengan yang tu yang last kali tu Aaron. Betul. Aba ada lantun aba wal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Jangan berhenti. Kalau up kita berhenti, dia lantun. Aba wal abtar. Kita terbiasa berhenti, up kita berhenti kan, macam stop kan. Terima kasih semua yang dah baca. Saya rasa kita boleh teruskan untuk saudara Norai kita tadabbur lah surah ni. Terima kasih pada Ainal yang masuk juga walaupun terlambat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Radin. Alhamdulillah allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita banyak-banyak pada Allah Jalla wa'ala sebab pada malam ni kita teruskan lagi perjumpaan kita pada majlis yang penuh keberkatan. Mudah-mudahan keikhlasan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal yang saleh yang bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Di samping kita mereguk ilmu walaupun sedikit, tetapi mudah-mudahan yang sedikit dapat menjadi pedoman dalam hidup kita, insya-Allah yang semakin hari semakin pendek. Malam ni kita bincang macam dulu kita katakan malam ni kita nak baca surah Al-Kautsar, surah yang ke-108 daripada 114 ayat. Daripada 114 surah, surah yang paling pendek, ada 3 ayat sahaja. Sahabat-sahabat semua, ayat ni 3 je. Tapi bila kita teruskan telusuri
tafsir ataupun perbincangan tentang ayat ini sebenarnya membawa manfaat yang sangat banyak dan sangat besar. Dan ini antara sebab menyebabkan saya kembali. Ya, dengar suara tak? Dengar. Nak tanya. Ya, Okey. Dia ada lagi, ini bukan salah satu yang pendek kan? Ada lagi surah yang 3 ayat juga, betul tak? Surah apa? Surah Wal-As. Wal-As kalau tak salah. So kalau kita kata dia yang paling pendek, rasanya macam tak tepat lah. Dia tepat lagi. Surah Wal-As. Wal-As pun 3 kan? Surah ni ada 1, 2, 3 ayat. Al-As Wal-As lah. Wal-As pun 3 juga. 3 juga. Antara yang pendek lah. Okey, terima kasih Acoy. Jadi ini antara surah yang pendek lah selain daripada surah Al-As. Okey. Surah ini ulama berbahas pertama sekali dari sudut Makkiyah dan Madaniyah dia. Kita selalu dah bincang lah dulu apa dia Makkiyah, Madaniyah. Makkiyah itu surah yang diturunkan dalam fasa Makkah. Ya, ini sebelum hijrah. Sebelum hijrah dikira Makkiyah. Dan Madaniyah surah yang diturunkan selepas hijrah Nabi SAW. Walaupun Nabi duduk kat Mekah dalam peristiwa Haji Wada, kalau ayat itu turun dipanggil fasa Madaniyah juga. Okey, ulama bahas ayat ini, majoriti menyebut bahawa ayat ini, surah ini merupakan surah Makkiyah. Namun begitu ada para ulama, adalah segelintir para ulama yang berpandangan bahawa surah ini surah Madaniyah. Yang mengatakan segelintir itu seperti Imam Al-Hasan, Qatadah, Ikrimah, dan itulah pilihan yang dipilih oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsir Al-Quran Al-Azim. Jadi majoritinya kata ayat ini, surah ini adalah surah Makkiyah. Baik, di dalam surah ini saya bacalah dulu sebelum kita teruskan kepada tafsiran dia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang bermaksud inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya a'taina, kami telah memberikan kepadamu al-kautsar. Al-kautsar suatu pemberian yang sangat banyak, nikmat yang sangat banyak. Fasalli, maka salatlah engkau wahai Muhammad, li rabbika, kepada Tuhan engkau, rabbika, wanhar, dan sembelihlah, berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya, syani'aka, orang yang mencela engkau, orang yang membenci engkau, syani'aka, yang membenci engkau, huwal abtar. Huwa, dia lah yang al-abtar, yang terputus. 3 ayat yang pendek. Jadi dalam ayat ini, bila kita baca tafsir, ulama akan bawa hadis-hadis yang berkaitan dengan ayat ini, surah ini, untuk melihat hadis-hadis yang ada yang merujuk kepada surah. Jadi begitulah yang akan saya buat pada malam ini insya-Allah. Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Anas. Anas berkata, ketika kami sedang berkumpul di masjid bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba baginda tertidur sekejap. Kemudian baginda mengangkat kepala lalu tersenyum. Kami bertanya, apakah yang membuatkan engkau tersenyum wahai Rasulullah? Baginda bersabda, tadi telah turun kepadaku satu surah. Lalu baginda membaca, Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kemudian baginda bersabda, tahukah kamu apakah al-kautsar itu? Lalu para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda bersabda, فَإِنَّهُ نَهْرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ آنِيَتُهُ عَدَدُ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ
fayukhtalajul 'abdu minhum fa aqulu rabbi innahu min ummati fayaqulu innaka la tadri ma ahdatha ba'daka. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Al-Kausar itu adalah suatu sungai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepadaku. Di atasnya terdapat kebajikan yang banyak. Ia adalah sebuah telaga yang akan didatangi oleh umatku pada hari kiamat. Yakni jumlah, Nabi nampak jumlah bekas-bekas cawan-cawan sebanyak bintang-bintang di langit. Maka seorang hamba di antara mereka ada yang tertahan, bermakna tidak dapat untuk minum daripada air sungai tersebut. Lalu baginda bersabda, wahai Rabbku, sesungguhnya ia termasuk daripada golongan umatku. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya kamu tidak mengetahui apa yang dia telah lakukan sepeninggalan kamu. Ini hadis yang sebenarnya redaksi hadis seperti ini banyaklah. Cuma saya bacakan satu dulu sebagai mukadimah. Jadi kita pergi kepada ayat. Kita tengok kepada tafsiran ataupun perbincangan ayat yang pertama. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya a'taina, kami memberikan, mengurniakan kepada engkau al-kausar, iaitu nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah sekalian, di dalam ayat ini secara jurusnya, secara directnya, berdasarkan hadis tadi, Nabi SAW memberi tafsiran Al-Kausar itu ialah nikmat syurga yang nikmat air sungai yang diberikan kepada Nabi SAW di syurga. Kan? Namun begitu, apabila disebut nikmat dekat sini Al-Kausar, nikmat yang banyak, para ulama meluaskan lagi nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW. Nanti di penghujung perbincangan kita akan lihat kenapa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan gambaran berita gembira dengan ayat ini, surah ini kepada Nabi SAW, yang mana pada ayat yang hujung nanti ada kisah bagaimana Nabi dicela, Nabi diejek oleh kaum Quraisy dan orang-orang yang menentang Islam pada ketika itu. Lalu turunlah ayat ini untuk memberi gambaran memberi keseronokan kepada Nabi SAW. Jadi Al-Kausar merupakan satu nikmat ataupun kebaikan yang sangat besar, yang sangat banyak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW, khusus untuk Nabi SAW. Apa nikmat-nikmat ataupun kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada baginda Rasul? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan ditakhrij oleh Imam Bukhari, ada dalam Sahih Bukhari. Hadis ini glamour, biasa kita dengar. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadan minal anbiya'i qabli. Aku telah diberi 5 hal, 5 perkara yang belum pernah diberikan oleh seseorang pun dari Nabi sebelumku. Nusirtu birru'bi masirata syahr. Yang pertama, aku diberi pertolongan dengan takutnya musuh, sekalipun pada jarak perjalanan selama 1 bulan. 1 bulan perjalanan dah takut dengan Nabi SAW dan orang mukminin pada ketika itu. Waju'ilat lil al-ardu masjidan wa tahuran. Dan yang kedua, dijadikan bumi untukku sebagai masjid dan suci. Maka siapapun orang yang masuk waktu solat, hendaklah dia menunaikan solat. Yang ketiga, wa utitu syafa'ah. Aku diberi syafaat. Yang keempat, wa ukhillat li al-maghanim. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Dan yang terakhir, yang kelima, setiap Nabi diutus khusus kepada kaumnya, sedangkan aku diutus kepada semua orang secara umum. Ini kelebihan yang Nabi sebut berbandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. 5 perkara ni tak ada pada Nabi yang lain. Pertama, Nabi diberi pertolongan takutnya musuh dalam perjalanan sebulan. Yang kedua, dijadikan bumi sebagai masjid dan suci, bertempat boleh bersuci. Yakni kita bertayamum, kita pakai tanah kan. Boleh pakai debu tanah. Jadi di bumi juga, di mana-mana tempat di bumi ini boleh kita jadikan tempat solat kita. Untuk kita letakkan dahi kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang tidak ada pada Nabi sebelum ini. Okey, yang ketiga, Nabi diberi syafaat. Yang keempat, di mana syafaat ni syafaat agung lah. Nanti kita akan bincang sikit kalau sempat syafaat agung. Walaupun kita dah bincang dulu dalam surah dalam ayat kursi. Yang keempat, dihalalkan rampasan perang. Dan yang kelima, Nabi diutus untuk kaum-kaum masing-masing. Bani Israel, Nabi Musa
dan Nabi-Nabi Bani Israel. Tapi Nabi SAW diutus untuk semua umat manusia. 5 kelebihan yang tidak ada pada Nabi lain. Ini termasuk juga dalam tafsiran Al-Kausar, nikmat-nikmat yang banyak. Ada lagi nikmat-nikmat yang banyak. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW merupakan seorang Nabi yang paling banyak pengikut. Ini boleh tuan-tuan lihat pada hadis Nabi SAW ketika Nabi dibawa oleh Jibril melihat bersatu tempat itu di akhirat nanti, ketika ketika nak menghadap ke padang mahsyar, hari pengadilan nanti, Nabi tengok ada satu Nabi banyak umat dia, ada satu Nabi ada sikit umat dia, ada Nabi yang tak ada umat. Lepas tu Nabi tengok dia punya tempat dia, tengok ramai, serta umat siapa ni? Macam ramai ni. Lepas tu Jibril kata itu umat Nabi Musa AS. Nabi sangka banyak dah tu. Lepas tu dia tengok satu tempat yang lain, di ufuk yang lain, dia tengok lagi ramai. Kata itulah umatmu. Makna umat Nabi SAW yang paling ramai. Itu kelebihan sebenarnya kepada Nabi SAW. Ketiga, kelebihan Nabi SAW, setiap amal kebaikan yang kita buat, setiap amal kebaikan yang umat Nabi SAW buat, semuanya Nabi dapat saham. Dapat saham kebaikan. Berdasarkan hadis Nabi SAW, barang siapa yang mengamalkan, membuat satu sunnah yang baik, menunjukkan satu sunnah yang baik, kemudian diikuti oleh orang yang ditunjuki sunnah tersebut, maka dia akan dapat pahala sebagaimana orang itu yang membuat. Jadi Nabi SAW, semua amal kita, takarub kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya bersumber daripada Nabi SAW. Berdasarkan hadis ini sebenarnya Nabi SAW dia dapat manfaat apa yang kita buat. Walaupun kita tak perlulah nak baca Al-Fatihah, setiap bacaan Al-Fatihah kita ialah asalnya daripada tunjuk ajar Nabi SAW. Itu ialah yang keempat, kelebihan Nabi. Okey, yang kelima, syafaat agung. Dalam hadis tadi pun dah sebut Nabi diberi syafaat. Syafaat agung ini ialah syafaat yang tidak ada pada Nabi-Nabi yang lain. Apa dia syafaat agung? Syafaat agung ni ialah pada hari pengadilan nanti, kita akan tersekat di sana, di padang mahsyar, na'uzubillah, selama 50,000 tahun. Tidak berlaku pengamalan, penghisapan, belum lagi diadakan pengadilan. Kemudian manusia pergi kepada Nabi Adam AS untuk mohon supaya Nabi Adam minta mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon kepada Allah supaya boleh dipercepatkan amal, dipercepatkan hisab. Nabi Adam dia kata tak boleh kata. Suruh mohon kepada Nabi Nuh, mohon kepada Nabi Ibrahim, suruh mohon, masing-masing tolak. Sehinggalah kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW menghadap Allah Jalla wa'ala. Nabi sujud di hadapan Allah Jalla wa'ala, dan Nabi memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala dengan puji-pujian yang ada diajar dan ada yang diajar pada ketika itu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menerima permohonan daripada Nabi SAW, dan itulah syafaat agung, maka bermulalah penghisapan. Inilah disebut sebagai syafaat agung. 50,000 tahun sebelum mula pengadilan. Allahu Akbar. Okay, yang terakhir ialah sanjungan seluruh manusia kepada Nabi SAW. Dengan salawat dan salam yang kita ucapkan kepada Nabi SAW, maka puji-pujian ini berterusan sehingga ke akhir zaman, dan setiap doa kita itu ada manfaat, ada saham yang akan menyebabkan makam Nabi menjadi tertinggi. Sebab itu Nabi SAW dipanggil Al-Makam Al-Mahmud. Al-Makamul Mahmud, makam yang terpuji, yang tidak ada pada Nabi yang lain. Ini antara kelebihan yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada Nabi SAW secara umum. Tetapi kelebihan yang Nabi sebut secara khusus kat sini ialah adanya sungai Al-Kausar. Sungai Al-Kausar ini macam saya bacakan pada hadis yang pertama tadi, dia ada di syurga. Pada sungai ini nanti mengalir, kata Nabi SAW, yang kita gambarkan bagaimana rupa sungai ini kan. Sungai ini, okey, saya baca satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah daripada Anas radhiyallahu anhu, dakhaltu al-jannah fa iza ana bi nahr hafatahu khiyamul lu'lu fadarabtu bi yadi ila ma yajri fihi al-ma fa iza miskun azfar qultu ma hadha ya Jibril qala hadha al-kautsar allazi a'takahu Allah azza wa jalla. Aku masuk syurga. Tiba-tiba aku berada di tepi satu sungai yang mana kedua tepinya ada kubah-kubah yang terbuat daripada mutiara. Lalu aku mencelupkan tanganku ke dalam air yang mengalir di sungai tersebut. Maka tiba-tiba tanganku baunya adalah bau kasturi yang sangat wangi. Bila disebut sesuatu
bau, disebutkan sesuatu apa yang ada di dalam syurga. Kita boleh sebut dari segi apa yang boleh kita gambarkan di dunia. Tetapi hakikat dia ialah sesuatu yang jauh lebih daripada dalam gambaran kepala kita. Itu hakikat syurga. Allahu Akbar. Aku bertanya, apa ini wahai Jibril? Jibril menjawab, inilah sungai Al-Kausar yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada engkau. Daripada sungai Al-Kausar ini, sahabat-sahabat sekalian, dia mengalir, kemudian dia akan pergi kepada telaga Nabi SAW. Telaga Nabi ni, dia bukan duduk dalam syurga. Telaga Nabi ni, dalam hadis, kan Nabi SAW akan berada di tepi telaga dan umatnya akan datang untuk meminum air telaga tersebut. Kan? Airnya bila diminum tidak akan merasa haus lah selepas diminum. Tapi ada beberapa umatnya yang terhalang. Tak boleh minum air tersebut. Dan Nabi tanya, ya umati dan sahabatku, ashabi, itu sahabatku. Atau dalam riwayat yang lain kata umati, umatku. Lepas itu seorang lelaki ada muncul, yakni malaikat muncul, dia menghalang mereka daripada untuk minum air telaga tersebut. Malaikat kata, kamu tak tahu apa yang telah dibuat. Lelaki ni sebut, kamu tak tahu apa yang telah dibuat sepeninggalan kamu. Maknanya, itu dalam riwayat yang lain ada sebut, mereka telah murtad. Dalam riwayat yang lain, mereka telah memalingkan, telah mengubah ajaran engkau, wahai Muhammad. Jadi, pada hadis itu, terdapat gambaran umat Nabi SAW akan minum air telaga Haud, yang mana airnya daripada sungai Al-Kausar, sama wangi, sama harum, sama enak. Tetapi ada kalangan umatnya yang tidak dapat minum kerana murtad dan kerana merubah ajaran Nabi SAW. Dan ini penting untuk kita pegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, pegang teguh dengan agama kita. Banyaklah berdoa, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sabit qalbi, tetapkan subhanallah. Disconnect. Okey, setakat ni ada ke nak tambah ke apa ke sebelum saya teruskan? Ada soalan? Okey. Okey, clear. Kita pergi lagi. Kita pergi kepada ayat yang ada lagi kita tinggal tak? Kita pergi kepada ayat yang kedua. Ayat kedua, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar, fa maka salli, perintah untuk salat, bersolatlah, dirikanlah salat, li rabbika, li dengan atau kerana, rabbi Tuhan, ka engkau, li rabbika kerana Tuhan engkau, demi Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Okey. Sebenarnya bila Allah Subhanahu Wa Taala sebut kepada Nabi SAW, inna atainakal kausar, kami kurniakan kepada engkau, berikan kepada engkau nikmat yang banyak. Al-Kausar ni daripada kasrah, nikmat yang banyak. Fasalli, maka engkau hendaklah wahai Muhammad banyakkan solat kepada Tuhanmu, demi Tuhanmu, untuk Tuhanmu, wanhar dan berkorbanlah. Ini sebagai salah satu sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan berbagai-bagai nikmat yang agung, nikmat yang tidak terdapat pada nabi-nabi yang lain. Lalu engkau hendaklah mendirikan salat dan berkorbanlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Bila disebut fasalli, maka bersolatlah. Jadi umum, solat ini adalah solat yang umum. Maknanya apa saja solat, baik solat itu solat yang wajib atau solat nawafil, solat-solat sunat, sama ada solat itu muakkadah, ghairu muakkadah. Muakkadah ni solat yang dituntut dan ghairu muakkadah solat yang tidak dituntut. Solat muakkadah ni ialah solat yang dituntut kalau solat-solat yang mengiringi solat fardu ni ada 12. Ada yang 14, 12 atau 14. Riwayat Aisyah tu 12, riwayat Hafsah kata 14. Okey. Kemudian solat-solat yang ghairu muakkadah. Namun solat-solat sunat, solat yang paling utama ialah solat tahajud dan solat witir.
Solat-solat muakkadah yang paling utama ialah solat sunat fajar. Solat sunat fajar. Solat sunat tahajud, witir, solat sunat fajar. Itu paling utama lah tu. Paling sangat. Sebab solat fajar ni Nabi kalau tinggal dia akan qada. Dia tak pernah miss solat fajar. Solat fajar ni adalah solat sunat sebelum subuh. Solat fajar adalah solat sunat sebelum subuh. Okey. Namun begitu, dalam ayat ini, nampak daripada ayat ini bahawa pengkhususan salli ini, ada ulama tafsir yang menyebut bahawa salat ini adalah salat Id dan salat Aidil Adha. Salat Aidil Adha. Sebab lepas salat Id ada wanhar, ada berkorban. Nampak mengkhusus ke situ. Sebab dah banyak-banyak yang bergabung berdua tu, maknanya dalam hari raya Aidil Adha je lah. Ada salat Id, selepasnya kita berkorban kan. Okey. Tapi kita ambil lah keumuman makna lebih baik walaupun ada ulama tafsir yang menyebut sedemikian. Dan ada satu perkara yang penting dekat sini, sahabat-sahabat sekalian. Fasalli li rabbika, demi Tuhan engkau. Maknanya perbuatan salat ini mesti kita khususkan, mesti kita buat lillahi ta'ala. Ikhlaskan kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni ayatnya. Fasalli li rabbi. Maknanya maka bersolatlah engkau demi Tuhan engkau. Maka kat sini perintah untuk kita mengikhlaskan salat kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di sebalik daripada ayat ini secara literal kan. Dan wanhar termasuk juga berkorban. Berkorban hendaklah ikhlaskan pengorbanan kita, penyembelihan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey ya. Baik, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala gunakan wanhar kat sini? Wanhar ni, nahar ni penyembelihan. Dia sama dengan zabhun. Zabih. Zabhun ni penyembelihan juga. Tapi wanhar ni, nahar ni sembelih unta. Kalau zabhun sembelih lembu dan kambing. Nahar ni untuk unta saja. Dari istilah lah. Dari istilah. Okey, walau bagaimanapun ini hanyalah salah satu penggunaan perkataan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala letak pada ayat ini ya. Cuma saya sebut ni sebab untuk kita tahu istilah nahar dan juga zabhun itu ya. Okey. Di dalam peristiwa haji, Nabi SAW pada haji wada' telah menyembelih 100 ekor unta. Dia sembelih 100 ekor unta daripada tangan baginda Nabi SAW. Nabi sembelih 63 ekor. 63 ekor disembelih. Ke Nabi ni hebatlah menyembelih. 63 ekor, lebihnya diserahkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu untuk sembelih lebihnya. Baginda SAW sedekahkan semua bahagiannya kecuali satu kecil, bahagian kecil saja daripada bahagian unta yang dia ambil. Dia masuk dalam kuali, dia masak, kemudian dia makan daging dan minum dari kuah dia. Jadi pada peristiwa Haji Wada' Nabi SAW telah melakukan korban sebanyak 100 ekor unta. Jadi selarilah dengan perkataan, dengan ayat wanhar dan menyembelih. Okey. Kalau dalam tafsir disebut lagi, kenapa unta dia berbanding dengan lembu dan binatang-binatang yang lainlah, kambing lah kan. Baik. Itu pada ayat yang kedua. So sekarang ni, poin ayat kedua ni, maka solatlah engkau wahai Muhammad, banyakkanlah solat demi Tuhan engkau, ikhlaskan dan juga berkorbanlah, sembelihlah. Kita pergi kepada ayat yang terakhir. Ayat kedua okey ke? Okey ayat kedua? Okey, kita pergi ayat yang terakhir. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani'aka, orang yang membenci engkau, mencela engkau, huwal abtar. Dialah yang terputus. Dialah yang terputus. Sebenarnya sahabat-sahabat sekalian, pada ayat ini sebenarnya terdapat peristiwa yang berlaku kepada Nabi SAW. Nabi SAW dia pernah mempunyai anak lelaki. Abdullah, kedua Al-Qasim, yang ketiga Ibrahim. Ketiga-tiganya Abdullah dan Al-Qasim meninggal sebelum lagi Nabi berdakwah. Dan Ibrahim meninggal ketika Nabi SAW dah ada di Madinah. Semuanya mati kecil kecil. Jadi disebabkan Al-Qasim radhiyallahu anhu meninggal, maka orang kafir Quraisy
kata Nabi ni dah terputus. Al-abtar ni terputus, maknanya terputus nasab. Orang Arab ni sangat membanggakan nasab lelaki, anak lelaki ni, penerus keturunan dia. Kemudian Nabi SAW kematian anak lelaki. Lalu orang Arab mengejek-ngejek Nabi SAW. Orang kafir Quraisy mengejek Nabi SAW. Begitu juga ketika Nabi berada di Madinah, Ibrahim, anak daripada Maryah Al-Qibtiyah, hamba jariah yang dikahwini oleh Nabi SAW, meninggal. Orang kafir mereka ejek lagi Nabi SAW dengan al-abtar, orang yang terputus. Lalu turunlah ayat ini. Antara sebab turunlah ayat ini ialah disebabkan Nabi SAW menerima ejekan daripada kaum dia. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, orang Arab ni kita kena faham situasi. Bila kita nak baca satu ayat, nak faham sesuatu gambaran, kita kena baca situasi zaman mereka. Mereka suatu kaum yang sangat bangga, taksub sangat kepada anak lelaki. Kan? Lalu bila Nabi SAW bila kena ejek-ejek itu dan beberapa ejekan-ejekan yang lain, Nabi SAW sangat sedih. Nabi SAW sangat sedih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ayat ini kepada Nabi SAW untuk menghiburkan Nabi SAW. Cara bentuk hiburan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Nabi selain daripada berita kelebihan yang ada pada Nabi SAW, nikmat yang Allah bagi pada Nabi SAW, selain daripada itu, Allah perintahkan Nabi juga untuk menguatkan iman dia, hati dia, meneguhkan hati dia dengan ayat yang kedua yang kita baca tadi. Dengan banyakkan salat dan banyakkan buat amal ibadah. Banyakkan salat dan banyak buat amal ibadah. Antara amal ibadah yang boleh menguatkan hati kita antaranya ialah salat lah. Yang kedua, kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita banyakkan tahajud. Dan membuat amal-amal yang saleh. Ini adalah faedah yang terkandung daripada ayat yang kita baca tadi. Dan pada ayat ini, pada ayat yang ketiga, inna syani'aka huwal abtar, Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya orang yang membenci engkau, orang yang mencela engkau yang tadi tu, merekalah yang sebenarnya yang akan terputus. Merekalah sebenarnya yang terputus. Maknanya mereka yang terputus, mereka akan mendapat azab Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak. Jadi engkau jangan sedihlah wahai Nabi SAW. Janganlah engkau sedih walaupun kau diejek. Tetapi yang terputus sebenarnya adalah mereka. Dan engkau tetap dia akan diagungkan. Bila dah Nabi SAW tak ada keturunan, maknanya habis daripada satu generasi ke satu generasi, maknanya orang tak akan sebut Nabi dah. Tak sebut nama Muhammad. Itu gambaran awal orang-orang kafir Quraisy. Bila tak ada anak lelaki, tak sebut Nabi dah, tak adalah Muhammad ni. Bila ada anak perempuan ni, dia kahwin dengan lelaki. Lalu lelaki itu akan menjadi kepala keluarga dan akan ditinggalkanlah maknanya head of keluarga tu kan. Tapi Allah Subhanahu Taala beritahu kat Nabi, kau jangan risau. Engkau akan disebut oleh manusia sehingga ke akhir zaman. Dengan sanjungan dan seumpamanya. Jadi pada ayat ini mudah-mudahan menjadi penghibur juga kepada hamba-hamba Allah yang mengikuti Nabi SAW. Bila kita nak bawa apa yang benar, biasalah akan menghadapi celaan dan fitnah. Jadi kita ambillah manfaat daripada ayat ini. Kalau kita berdakwah, kita buat apa yang menjadi fitnah, maka kita bersabarlah, kita banyakkan salat dan buat amal ibadah. Jadi masa pun 10.15, mudah-mudahan 3 ayat yang pendek ini memberi kita manfaat yang besar dan menjadi peneguh kepada kita untuk mencintai ayat-ayat mufassal, ayat-ayat yang pendek-pendek inilah, kan? Antara yang pendek-pendek. Walaupun pendek, tetapi kalau kita tahu makna dia, subhanallah, sangatlah besar faedahnya. Mudah-mudahan yang baik itu daripada Allah yang kita dapat pada hari ini, dan yang buruk itu kalau ada tersilap kata daripada diri saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada apa-apa kita nak bincang tu boleh teruskan. Saya serah balik kepada saudara Radin. Terima kasih Din. Alhamdulillah, terima kasih Norai. Cuma tadi ada satu soalan nak tanya. Aku tanyalah. Sebab macam Acu cakap kan, bila kita baca wala dhalin yang menggerakkan tak jari tu kan. Sebab aku pernah tengok kan. Sebab bila kita pegang macam ni, kadang sebab macam nak kata 6 tu kita kadang was-was, maklum lah kan. So bila kita baca wala dhalin, kita gerakkan jari kita sampai 6 lah. Supaya kita dapat 6 harakat kan, bacaan wala dhalin tu. Boleh ke?
time solat kita baca. Kita buat Okey, macam tu. Pertama sekali menggerakkan anggota badan ni. Kalau ikut mazhab Syafi'i kita tak boleh lebih daripada 3 kali berturut-turut. Okey, ikut mazhab Syafi'i tak boleh bergerakkan 3 kali berturut-turut. Maknanya kita tanpa sebab lah kan. Okey, tak boleh. Tapi pandangan pada mazhab yang lain kata tak ada masalah. Selama mana pergerakan kita itu dengan tujuan untuk menjadikan solat kita khusyuk. Untuk tujuan menjadikan solat kita khusyuk. Boleh kita gerakkan. Dalil dia mana? Dalil dia daripada hadis Nabi SAW. Satu ketika Aisyah dia nak masuk rumah, pintu dia tak buka, tak boleh terbuka, tak boleh buka. Kunci dia dalam. Kemudian Nabi SAW solat pada ketika itu. Nabi bergerak perlahan-lahan pergi ke pintu, kemudian dia tolong buka pintu untuk Aisyah. Dia tolong bukakan pintu. Kemudian dia sambung solat. Dan pada hadis yang lain lagi, Nabi SAW pernah menggendong seorang daripada cucu dia. Dia menggendong. Kemudian bila dia nak sujud, dia letak bawah. Bila dia angkat balik. Kan? Dia angkat balik. Begitu juga pada ketika dia pernah sujud, Hasan dan Husin pernah duduk belakang dia. Pernah duduk belakang tengah sujud. Lepas tu bila dia nak duduk, biar lama dia bila dia sujud, dia bagi suruh naik balik. Jadi itu semua pergerakan-pergerakan yang orang cakap berlaku, yang Nabi SAW buat. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah solat di atas mimbar. Ketika nak rokok, ketika nak sujud, dia turun daripada bawah. Mimbar dia 3 tingkat ya, 1, 2, 3. Dia turun bawah, kemudian dia sambung sujud, lepas tu dia naik balik. Dia solat balik. Kemudian dia turun balik. Macam tu. Jadi pergerakan-pergerakan yang Nabi SAW buat ini menunjukkan bahawa perbuatan bergerak dalam solat ini dalam petunjuk Nabi lah. Dengan tujuan untuk, macam dalam solat tadi, dia turun bawah tu tadi, sebab dia nak tunjuk kat sahabat cara solat. Cara sallu kama ra'aitumuni usalli, supaya sahabat solat sebagaimana Nabi SAW solat. Jadi perkara itu adalah dibenarkan dari sudut syarak dengan tujuan yang tertentu macam tadilah. Tapi bergerak tanpa ada keperluan. Saya saja nak gerak, tak terjun pangkai saja-saja kan. Itu memang membatalkan solat. Kalau ikut peribadi saya, wallahu a'lam, bila baca hadis ni, tentulah perbuatan Nabi itu, petunjuk Nabi itu adalah lebih utama. Walau bagaimanapun, jaga-jagalah dalam pergerakan kita. Jadi menjawab soalan Radin tu tadi, kita baca, tadi kita nak dapat tartil dengan betul. Dan pergerakan itu bukanlah pergerakan yang obvious sangat. Kan? Jari je kan. Sebab kalau orang jadi imam untuk solat Aid, kita takbir berapa kali? 7 kan? Jadi orang solat Aid ni, kalau jadi imam dia akan buat macam ni, 1, 2, 3, 4, 5. Dia takut terlebih. Takut terlebih. Kalau jadi imam. Saya selalu jadi imam kat kampung tu. Memang lah, biasa buat lah. 4, 5, 6, 7 kan. Kita takut terlebih. Wallahu'alam Radin. Jadi untuk tadi tu tak ada masalah Radin. Salah untuk kita je, kita gerak kan. Bukan kita, saya saja nak gerak. Kita nak pastikan kita baca dengan tartil. Kalau dah boleh tu, tak apa, janganlah kita buat lagi. Wallahu'alam. Ke ada nak tambah lagi ke? Ke ada apa-apa yang pandangan lain? Ke ada soalan yang lain untuk kita bincang-bincang? Dan kalau dah tak ada dia, tak apa, kita bincang next time, next pertemuan kita. Ke ada aku nak muzakarah apa yang kita bincang dalam tajuk kita tadi ke kan? Tajuk Al-Kausar tadi, surah Al-Kausar. Bahagian Al-Kausar tadi yang tak berapa clear ke? Saya terang tadi ikut berjalan. Masuk sini, masuk sana. Alhamdulillah, rasanya okey, Alhamdulillah faham. Simple sebab ayat ni pun 3 je kan. So dan penerangan tu sebenarnya banyak kali kita dah dengar dalam kuliah-kuliah lain, cuma kita tak tahu yang benda ni datangnya daripada Al-Kausar lah. Macam cerita-cerita Norai pasal yang apa, orang mungkin cerita pasal telaga, pasal ni. Cuma satu lagi yang menarik tadi sebenarnya, baru tahulah yang bahawanya sungai Al-Kausar ni mengalir ke dalam telaga Nabi kan.
boleh apa nama telaga, sebab ada confuse juga sebab sebelum ni kita tahu Nabi ada telaga dekat akhirat nanti untuk bagi minum pada hamba-hambanya yang soleh kan. Tapi kita tak tahu yang sebenarnya Sungai Al-Kausar ni lah yang mengalir ke dalam telaga, dan hari ni baru kita tahu. Cuma lupa nama telaga tu Nur apa? Telaga Haud. Haud ni telaga lah. Macam hadis Nabi disebut, Haudi masiratu syahrin. Luas telagaku sejarak perjalanan 1 bulan. Telaga ni ada sebelum masuk syurga. Adakah dia sebelum titian sirat ataupun selepas titian sirat? Imam Bukhari kata lepas titian sirat. Imam Ghazali kata dia sebelum titian sirat. Bila Imam Ibn Hajar dia nakal dua-dua ni, dia unggulkan pandangan kata yang telaga ni sebelum titian sirat. Sebab bila dah lalu sirat, lepas daripada titian sirat, orang akan masuk syurga dah. Kan tadi kita sebut tadi ada hamba Allah yang terhalang disebabkan oleh buat renovation dalam agama ataupun murtad, mereka akan digiring masuk neraka sebenarnya tu. Terhalang-terhalang tu masuk neraka. Jadi kalau dah lepas titian sirat, macam mana dia boleh masuk neraka? Jadi nampak pandangan yang kata berada sebelum titian sirat tu lebih kuat. Itu pandangan yang kitab yang aku baca ni, Dr. Sulaiman Al-Ashqar, wallahu alam. Tapi memang telaga tu sungai dia daripada air daripada telaga Al-Kausar. Telaga Nabi. Apa telaga Nabi? Sungai apa? Sungai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Terima kasih Norai. Rasanya hari ini cukup sekadar tu. Cuma nak tanya, ada cadangan untuk next 2 weeks punya kelas, surah apa pula yang kita nak tengok? Sebab rasanya dah habis dah kan surah ni.